Kisah misteri boleh berlaku dalam berbagai cara. Ada yang disebabkan punya sejarah tersendiri dan ada yang disebabkan sifat dengki. Dan ada yang menjadi misteri sehingga kini. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak? Aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Santaci Channel. Kepada yang baru datang, klik subscribe button guys. Tanda sokongan anda yang mana dah subscribe. Thank you so much. Okay guys, macam biasalah kita akan ada caller baru untuk setiap minggu, setiap hari, bergantung pada permintaan korang. Ada yang nak sampai part 1, 2, 3, 4, part 5 rasanya kita belum pernah ada lagi. Okay, untuk kali ni kita punya pemanggil dari mana? Kita pun tak tahu. Sebelum ni kita dah dengarkan kisah seram macam daripada Hakim, Polis Bantuan, daripada Mimi dan macam-macam lah. Diorang ni semua ada bidang pekerjaan masing-masing. So yang kali ni kita nak tahu pula kisah dia ni berkenaan dengan apa. Okey, kita tak nak tunggu lama lagi, kita nak dengar siapa di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esok nama saya Am, Okay. daripada Mersing, Johor. Daripada Johor guys. Okey. Kita sebelum ni dah ada ramai dah caller Johor. Rasa Johor ni boleh tahan juga cerita kan. Okey boleh tahu kita punya cerita kali ni berkenaan cerita apa? Ya, banyak cerita saya ni berkenaan dengan kisah saya masa saya bekerja lah. Tempat kerja saya ni pernah tetap saya sentiasa bergerak, iaitu kapal lagi kat laut lah. Offshore ni? Bukan, saya dulu belayar kapal kargo. So kita akan pergi merata tempat lah. Okey guys. Ke mana, pergi ke Mesir, ke Afrika, Jepun. Unik ni. Kita jarang nak dengar cerita daripada cerita seram atas kapal ni kan. Okey, boleh kongsikan cerita yang pertama. Dia datang seram dia sebab kalau ustaz kita cakap pun laut kan. Kita kan kat ada laut ni yang ada tempat kerajaan jin, setan lah. Laut, hutan, kan gunung, tu tempat diorang lah. So kisah yang pertama ni bermula masa saya sebagai seorang kadet lah. Okay, training. Kalau macam kita untuk kat kapal, kita ada macam budak U kan, ada LI kan, ada industri. Macam kami ada training shift jugalah. Mana kami kena belayar selama setahun as a cadet sebelum kita balik untuk kita habiskan belajar kita lah. Dia macam nak kumpul macam kapal terbang kan, nak kumpul airtime diorang kan. Diorang ni kena kumpul free time kita orang setahun. So, wajib lah training atas kapal. So kita naik as a cadet. So dia cadet ni kita macam-macam kena buat lah. Kita kena belajar tu, buat ni, buat tu. Masuk buat air pun kena belajar sebenarnya. Buat air Kena hidang, kena kat pegawai sebab kita cadet. So bila kita dah lama about 4 bulan dan dah orang kata dah banyak belajar tu dah banyak. So nanti kapten akan test semua okey. Dia kata okey, dia confident dia akan bagi kita buat solo duty lah. Kita akan buat duty solo. Atas kapal ni kerja dia ada duty. So macam pegawai engineer dia, untuk macam pegawai ni, maksudnya pegawai bahagian deck lah, yang bawa kapal. Duty dia setiap 4 jam. So duty dia 8-12, 12-4 dan 4-8. So dia akan rotate lah. Mana duty saya pukul 12 malam sampai pukul 4 pagi. Itu duty saya. Okay, duty saya 12 malam sampai pukul 4 pagi. Saya akan duduk seorang-seorang. Masa ni kapal tak bergerak lah sebab masa ni kita tak ada lesen. Okay. Masa kapal tengah anchor, kapal akan tunggu turn untuk masuk pelabuhan. Pelabuhan tak kecil, dalam satu pelabuhan boleh masuk 3-4 kapal je. So kalau kita sampai tu kapal tengah banyak kat dalam pelabuhan, kita kena duduk kat luar lah. Dari kawasan yang dia sediakan untuk kita laburkan sahur, kita tunggu kat situ.
So kapal tak bergerak. Tapi kapal still kena jaga. Kita tak boleh tutup habis apa. Kita akan jaga. Jaga. Jadi malam tu saya disuruh duduk seorang-seorang lah kat atas tempat anjungan. Anjungan ni tempat kita untuk tengok sekeliling kapal lah. Kan? Tengok sekeliling untuk pandu arah kapal tu lah dia panggil anjungan atau bridge. So saya duduk kat situ, kita akan tengok sekeliling, kita akan tengok kita punya kedudukan kita berubah ke tidak, kan, supaya kapal kita tak hanyut. Hanyut sampai kadang kita takut lah benda tu. Okay, jadi sebelum tu saya dah dengar macam-macam cerita lah mengatakan bahawa sebab kapal yang saya naik ni dah agak berumur, so banyak cerita daripada orang lama juga kapal ni ada tu. Jadi saya ni tak percaya. Saya ni penakut saya orang kan. Penakut, sangat penakut. Jadi saya nak kena cuti seorang-seorang. So saya rasa macam geram rumah kan. Jadi satu hari tu pukul 3 pagi, masa tu hujan renyang-renyang sikit lah. Saya tengah duduk kat tengah-tengah. Kalau ada saya hantar gambar kat awak kan. Duduk tu tu gambar saya tengah duduk kat tengah-tengah tu. Kan tengok cermin bahagian depan kapal ni tempat kita buat tu, dia menjondong ke depan. Jadi bila malam kita boleh nampak reflect kat belakang tu. Kalau kita lampu kita buka sekeliling kan. Jadi saya rasa meremang lah macam ni. Kenapa aku meremang lah macam ni kan? Sebab saya rasa yang bulu roma naik apa semua kan. Lepas tu saya dah naik tu, saya ambil rokok. Saya isap rokok dulu. Rokok kan, saya isap rokok dulu, tenangkan diri. Kebetulan masa tu saya nak capai radio. Saya punya waktu belah kiri, saya terpandang reflect kat cermin depan belah kiri saya ni. Saya nampak ada satu bentuk tubuh kat cermin belakang, belah belakang. Rambut dia panjang, baju dia putih, dia tengah duduk kat cermin tu. Alamak. Saya dah masa tu, aduh takkan diorang ni nak buat. Kan diorang nak tinggi. Yelah kita kadet kan. Diorang nak tinggi kita. Jadi saya pun okey, tak apa. Saya buat bodoh. Saya pandang belah kanan. Saya pandang belah kanan, dia ada kat belah kanan juga. Mana kat cermin belakang belah kanan dia ada juga. Saya dah rasa memang masa tu tangan memang menggigil lah. So saya ambil radio tu, saya calling sebab kita dia duty malam berdua. Tapi satu partner saya ni, dia akan duduk bawah sebab dia akan kena keluar keliling, buat round keliling. Saya tak kena, saya dekat atas je. So saya panggil dia, saya kata bro naik atas bro. Dia kata apa hal? Tolong bro, aku tak tahan ni, aku dah kena kacau. Dia kata ngepek lah. Dia kata aku tengok drama. Tak, kalau otak kau pukul 3 pagi kau tengok drama, naik lah tolong. So saya pun tunggu lah. Saya duduk kat pintu masuk ke bilik anjungan tu. Saya dengar bunyi lift. Okey, saya kata member saya dah naik lah. Bila saya naik, saya terus duduk kat depan balik. Bila dia buka pintu, dia marah, apa hal kau ni? Lepas tu tiba dia macam pegang leher dia. Apa hal, aku rasa meremang ni. Lepas tu dia pandang ke belah kiri bilik anjungan tu, dia nampak benda tu tengah bertinggi kat hujung sekali. Kat hujung wing tu. Dia kata, woi apa benda tu? Lepas tu dia nak lagi. Woi jangan lagi weh, kita tak boleh tinggalkan bilik ni weh. Lepas tu kita duduk atas lantai supaya tak nampak kiri kanan. Kita duduk situ kan. Lepas tu serius lah kau nampak benda ni? Cakap aku nampak tadi, tapi aku nampak reflect. Ini lepas kau tegur tu aku nampak betul-betul tengah bertinggi kat hujung sekali. Sampai kita tunggu budak duty pukul 4 pagi naik. Dia naik pukul 3.30 lah. Dia naik, dia tengok kita tengah duduk kat bawah. Dia kata apa hal kau sekarang ni? Nampak duri ke? Tak ada kita orang baru kena kacau. Dia pun nak kena duty seorang kan. Dia kata teman aku lah cakap mana boleh, aku esok pagi nak kena bangun cakap. Teman aku dia dah suara nak menangis kan. Dia lagi penakut saya. Dia kata tak apalah, dan cerita tu ambil kat situ. Tapi tempat yang sama masa tu pegawai saya dia tak nak, dia ada kerja nak buat. So walaupun saya tengah duty jaga kapal, jaga tempat dia duty dia, tapi dia still naik atas, dia nak buat kerja. Dia nak buat kerja, so dia buat kerja kat meja dia. Dia tengah duduk atas sofa. Masa tu zaman handphone tak ada WhatsApp apa semua kan. Just main handphone, tinggal tengok mesej sama. Tiba-tiba Captain naik atas bilik anjungan tu, dia bising.
siapa main lari-lari ni. Sebab tempat kita orang kerja di bawah tempat kita orang kerja ni bilik kapten. So kalau kita berjalan ke, kita berlari, kapten boleh dengar. Kalau kapten naik atas, dia marah. Kenapa lari-lari ni, aku nak tidur, terkejut aku. Orang pandang sama sendiri, mana dia lari-lari. Pegawai saya kata, saya tengah buat kerja. Am tengah duduk kat sofa. Serius, aku kat bawah, aku dengar orang berlari-lari ni. Siapa berlari-lari ni? Lepas je kapten cakap macam itu, pintu kan ada saya tergambar kan. Pintu yang sliding tu bergerak. Macam ada orang langgar. Pintu yang berat tu. Pintu tu berat tau. Sebab even kita nak buka pun kita kena macam jerk sikit Walaupun dia ada roller, berat. Sebab dia tu bukan pintu biasa, dia ada special pintu tu. Nak tarik pun pintu tu bergerak. Gedung-gedung. Lepas tu lampu kat pintu tu, kat luar pintu tu ada lampu. Lampu tu berkelip-kelip tau. Kapten dengan pegawai saya lagi tu bawah, tinggalkan saya seorang-seorang. Lepas tu lepas setengah jam belum naik balik, dia buka pintu seluruh. Dia kata, Am, kau okey tak Am? Okey. Janganlah tinggalkan saya. Dia tahu lah saya kadet, saya tak boleh lari. Tak tinggal, kita terkejut, kita lari lah. Tak lari lah. Itulah, itu cerita masa saya zaman saya kadet lah. Tapi yang masa bunyi lari tu tak ada nampak apa-apa penampakan dah Tak ada lah, tak ada. Tapi cuma bila kapten kali tegur marah kali kedua tu yang pintu tu bergegar. Tu lampu berkelip-kelip kat situ. Pintu bergegar ni dia pernah jadi sekali saja ke atau masa lain pun pernah juga bergegar juga ke? Kalau kita orang lain yang sebelum ni kata memang banyak kali lah ada orang dengar. Macam kita orang ni depan mata kan nampak pintu tu bergegar. Kita orang pun memang kata saya masa tu kata macam nak kerja dengan suruh lah. Okey, yang tadi cakap yang rambut panjang tu tu Kak Pon ke? Tak pasti lah nak cakap Kak Pon ke tidak kan. Tapi kita macam orang lama, orang tua dia akan cakap kapal ni dia ada spirit dia punya nyawa dia. Dan nyawa dia selalunya akan berupa perempuan. Yelah, sebab dia kalau cerita tengah laut ni kita nak tahu juga mungkin dia tak serupa dengan yang darat kan. Sebab kadang-kadang macam ada tak saya dengar cerita macam ada satu page tu pasal mancing tapi dia ada buat sendiri untuk kita hantu lah. Even dia pergi mancing kat laut pun dia punya macam uniform dia sama lah, baju putih, rambut panjang kan. Still wujud kat laut kat lah. Sebab dia jin kan dia boleh berupa macam-macam. Apa yang dia takut itu yang dia berupa kan. Betul. Okey, cerita yang pertama aku ni antara sebab aku takut nak naik atas kapal lah. Naik lagi pula tengah laut. Tak tahu nak lagi mana dah nanti. Okey, ada cerita nombor 2. Macam tu cerita tu masa tu dekat laut dekat Sarawak lah. Sarawak. Dia bukan kat tengah laut, lebih kurang dalam 80 batu daripada darat lah. Sebab kita nak berehat kan. Okey, cerita yang kedua ni dekat pelabuhan. Okey, pelabuhan. Dekat pelabuhan. So masa bila kat pelabuhan kita dah tak duduk kat atas tu anjungan, kita dah tak duduk kita kat bawah. Sebab kita tengah transfer kargo apa semua kan masa tu. Jadi saya duduk kat bawah lah. Kita kena jaga pintu masuk. Okay, kita kena jaga pintu masuk supaya orang tak boleh, semua orang tak semua orang boleh naik kapal ni. Dia ada serta-serta orang yang ada nama yang dah didaftarkan sebelum kita masuk. So security agak ketat lah sebab kapal yang kita bawa kargo dia ni agak sangat berbahaya lah. So security tu sangat ketat. Tapi kita bukanlah security masuk dia ada security guard apa, tak ada. Ni budak kapal juga tapi dia orang dilatih untuk jadi buat security lah. So kisah dia ni bila kita duduk kat pintu kapal, pintu masuk kapal dia ada tangga daripada darat, dia akan pasang kat kapal supaya orang darat boleh naik kapal lah. Atau orang kapal boleh turun ke darat. So bila tu berlaku malam tu, kebetulan malam tu malam Jumaat. Masa kita orang tengah buat kargo transfer tu, ambil kargo, ada satu kru bahagian enjin
Dia cakap dengan kita orang, masa tu kita bertiga. Naik untuk jaga pintu tu 2 orang je. Tapi dia datang, dia lepak situ. Dia lepak kan. Dia kata, okay, aku nak pergi ambil reading. Dia nak pergi satu bilik kompresor ni untuk ambil bacaan-bacaan meter-meter yang ada. Memang banyak lah meter tu dia kena ambil. Setiap sejam dia kena ambil bacaan. So dia cakap dengan dia, okay Cik Man, pergilah. Dia pergi. Lepas tu dah dekat sejam setengah, saya pelik lah mana Cik Man ni. Lepas tu satu kru yang kerja, yang duty dengan saya tu, dia cakap, aku nak masuk esok Upuk ni, mana Cik Man ni? Aku tak boleh tinggalkan kau seorang-seorang kat sini, kau cadet. Jadi kau pergi saya Cik Man ni, aku takut Cik Man ni tertidur dalam bilik lah. Saya pun, okey bang, saya cari lah. Saya naik, nak masuk ke dalam. Kalau pernah tengok gambar kapal, dia ada satu bangunan putih kat atas kapal tu kan. Panggil accommodation lah, tempat kita tidur, tempat makan, semua dalam tu lah. Accommodation tu, kita masuk lah tu. Saya masuk dalam tu, dan satu pintu yang boleh masuk. Kalau kat pelabuhan, pintu lain semua dikunci. So saya masuk, saya nampak ketua pegawai saya tengah buat kerja. Saya tanya dia, Cip, nampak Cik Man tak? Cik Man, pastikan agak dia masuk kot. Dia tak upuk dalam bilik makan. So saya turun ke bilik makan. Cari dia tak jumpa. Cari kat bilik makan tak ada. Cari dekat bilik tempat rehat baju kotor tak ada. Lepas tu saya pergi bilik dia. Saya pergi bilik dia pun, saya ketuk-ketuk pintu, tak ada orang jawab. Saya try buka pintu, okey pintu tak kunci. Saya buka tengok tak ada orang. Lepas tu saya pakai walkie-talkie, saya cakap dengan saya punya kru yang tengah duduk dekat pos kan. Kata, Abang Black, tak ada abang Cik Man ni. Kau dah cari semua tempat. Dia kata, saya dah cari semua tempat ni semua, tak ada pun. Lepas tu saya naik balik dekat tempat control room yang kat bawah tu, tempat ketua pegawai tengah lihat tu, tengah buat kerja. Lepas tu saya cakap, ada Cip, saya cari Cik Man lah tak jumpa. Lepas tu ketua pegawai saya cakap, rasanya last tadi aku nampak dia masuk bilik kompresor tu. Kan saya dah hantar gambar kan, saya kata kompresor house kan. Saya pergi ke situ. Dia kata, hati-hati takut ada bocor ke apa, ganggu ada bocor kan. So kita kena hati-hati lah, takut dia pingsan dalam sebab ganggu bocor. Nanti saya masuk tak hati-hati, saya pun pingsan, saya pun mati. Dia orang tak nak benda tu berlaku. So dia kata masuk. Saya buka pintu, saya tengok dia tengah terbaring kat atas platform yang tempat nak ambil reading tu lah. Terus saya radio, dia kata, Cip, ni Cik Man pingsan. Lepas tu saya kata, kau jangan masuk dulu, tunggu aku datang. Lepas tu ketua pegawai saya datang, dia tengok tak ada apa-apa. Sebab dia kalau ada bocor ke apa, dah keluar alam lah. Dia punya detector. Jadi dia masuk dalam, tengok Cik Man tu pingsan. Lepas tu kata, dah tolong aku angkat Cik Man ni bawa keluar. Saya pun angkat dia bawa keluar. Lepas tu kebetulan masa tu ada satu kru saya ni, dia alim sikit lah, dia baca-baca kan. Dia kebetulan dia bangun awal, dia nak naik duty, nak duty kan. Nak masuk duty, dia nampak kita orang, dia lari. Dia kata, kenapa? Dia kata, dia orang Kelantan kan. Apa dia ni? Dia cakap lah, ni Cik Man pingsan. Dia kata, kamu pergi masuk dalam ambil air mineral. Dia masuk dalam mineral. Dia baca. Sebab ketua pegawai dia check nadi semua, ada hidup lagi kan. Tu yang pakcik Kelantan tu dia kata, ni bukan pingsan biasa ni, dia kata ni. Dia ambil air tu, dia baca-baca, dia sapu muka. Bila sapu muka, Cik Man tu bangun, dia mengacau. Dia mengacau. Lepas tu orang tenang kan, dia cakap, let Cik Man, apa hal ni, apa yang berlaku ni. Tu dia macam terbaring dekat dinding, dia macam mengah-mengah lah. Dia kata, kenapa Cik Man? Tak ada benda. Dia kata tak ada benda. Dia kata, pun malah nak ni kan. Tu saya radio lah, saya punya radio tu. Dia kata, Black, dah jumpa Cik Man, dia pingsan dalam ni. Ya, ni. Lepas tu dah ambil duty. So kisah tu dah ambil kat situ. So kita tak expectnya kita seram. Daripada kita orang mungkin dia pingsan depan kas ke apa. Lepas, tapi memang nampak seminggu lepas kejadian tu, dia ni banyak termenung.
Dia duduk kat tempat makan dia sebenar. Satu hari tu saya segah dia. Saya ni macam kita segah orang ada kan. Segah dia tak kejut. Kejut tu marah. Kata kau ni tak ada kejut. Dia marah saya kan. Dia man. Dan kita kalau kena marah kita niat nak gurau tiba kena tengking gitu kan. Kita tu macam hilang semangat belah. Masa nak belah dekat sampai pintu dia panggil saya up. Sekejap. Tak nak Cik Man tengah ambil mood tu. Ini dia datang. Kau yang jumpa aku Dia kata saya jumpa Cik Man pengsan. Cik Man kenapa Cik Man? Ada sakit jantung ke? Tak ada. Dia kata aku belayar kapal ni dah banyak kali dah. Daripada aku pangkat rendah sampai aku dah pangkat sekarang. Ini first time aku jumpa benda ni atas kapal. Aku jumpa apa? Masa aku tengah ambil reading dengan tulisan log kan. Dia tengah mencangkung lah kan. Sebab reading tu banyak meter-meter ni. Tengah log. Tiba-tiba masa tengah buat tu, tiba dia rasa meremang. Lepas tu dia rasa ada orang tengah mencangkung sebelah ni. Bila dia pusing kepala dia ke kiri, benda tu tengah mencangkung. Pandang dia, mata terbeliak, dah terjelit sampai ke lantai, taring sampai ke dagu, tengah pandang dia. Oh, masa tu yang dia pengsan tu dia kata. Oh, saya kata, biar betul saya dah naik meremang. Sebab kadang-kadang saya masuk bilik seorang-seorang. Nak ambil barang ke apa kan. Lepas tu pun tobat lah, ni tak nak masuk lagi dalam bilik tu. Dia kata dia daripada zaman tu umur 18 tahun dia dah ikut kapal ni belayar. Lepas tu kapal tu umur dah dekat 30 tahun lah. Lepas tu dia kata tak pernah dia jumpa benda tu. First time dia kata kat kapal ni dia jumpa benda tu. Dia kata tu lah, taring sampai ke dagu, lidah menjilir sampai ke bawah, ke lantai. Tengah duduk pandang dia tengah pandang kan, pandang ke kiri. Benda tu pun tengah teling dekat ke arah dia, pandang dia macam tu. Itu yang dia terus pengsan. Dia terus pengsan tu dia kata, oh aku memang tak boleh lah. Aku lepas ni aku kat kapal ni, aku tak nak naik kapal ni lah. Aku tak pernah jumpa benda-benda macam ni. So aku pengsan tu dia kata. Yang ni cerita yang kedua lah. Ni cerita yang kedua. Ni zaman masa saya cadet lagi lah. Masa ni tahun berapa agak? 2008 tak silap. 2008. Yang Cik Man masukkan dia first time nampak tu, adakah first time nampak yang spesies tu ataupun dia memang first time nampak makhluk halus ni? Tak pasti ya, tapi dia kata pasal dia nampak atas kapal. Okey. Pada dia cakap dia dah belayar sepanjang 30 tahun lebih lah, lebih kurang 20 tahun, 30 tahun. Dia kata aku tak pernah jumpa atas kapal. Tapi ni first time aku jumpa atas kapal. Mungkin dia tak pernah jumpa kat kot. Lepas tu dia terus pengsan. Tapi kalau saya pun saya pengsan jugalah. Lah tu terkejut. Dia dah mengejek kita kan. First time pula tu nampak, lepas tu fikir nak lari mana. Pintu ada satu je. Kot kalau dia duduk depan pintu dah terkepung. Tu kadang aku bila orang ajak mancing malam kan, aku ni tak berani. Sebab tahu laut ni memang tempat dia kan. Betul. Ada pula yang cakap kalau air tu tenang. Mulut jangan capoi. Mulut jangan capoi. Lepas tu ada yang orang cakap kalau air tu tenang je, itu tempat jin tengah main-main lari-lari kat atas tu. Tapi aku pun tak tahu, Wallahualam. Kalau untuk kita orang pula budak kapal, yang mana yang kita navigator lah yang bawa kapal. Untuk kita orang, kalau nampak air tu tenang, dia kata dia panggil mirror tu. Maknanya cermin tu. Maknanya dia air tu dia cantik cermin dah dia punya ni kan. Dia punya tenang tu. Itu petanda buruk. Untuk kita orang, maknanya ribut nak datang. Untuk kita orang lah. Orang punya, yelah dia macam kalau kau nak cerita Pirates of Caribbean pun sebenarnya ada macam kita punya super species orang panggil apa kan, dia macam Melayu. Dia ada lah, dia punya pantalangan atas kapal, jangan bersiul. Kau pantang kita orang atas kapal, kau pantang jangan bersiul lah. Jangan bersiul lah yelah bersiul ni pun orang cakap panggil setan kan, panggil jin lah. Jangan bersiul. Tapi kita pun tak tahu. Aku pun ada juga pengalaman bukan atas kapal lah, kat laut ni kan. So dia agak takut sikit lah bila nak pergi laut malam-malam.
Okey Am, ada cerita yang ketiga nak kongsi sama? Ya, cerita ketiga ni masa ni saya dah jadi pegawai. Bila saya jadi pegawai, saya dihantar ke satu fleet kapal ni. Kapal ni dia banyak fleet tau. Dia dia takkan beli sebiji, dia akan beli, contoh dia akan beli 5 biji. So nama dia tu bersusun lah. Contoh nama macam Wira 1, Wira 2, Wira 3, Wira 4. Itu lah. Jadi saya dihantar ke satu fleet kapal ni. Fleet ni mana satu series ni lah. Kapal ni dia tak masuk Malaysia. Dia jarang masuk Malaysia. So dia banyak main luar. So macam saya ni pegawai baru memang kena hantar pergi sana lah. Sebab pegawai lama memang tak nak lah. Sebab nak telefon susah, nak communicate dengan keluarga susah. Sebab zaman dulu kan. Zaman sekarang ni yang saya tahu atas kapal internet semua dah ada, boleh WhatsApp, boleh apa semua. Zaman saya dulu kalau nak telefon kena pakai satellite phone. Sekali telefon seminit $1. $1 dekat RM3 lah. Jadi saya dihantar ke sana. So bila di sana, kru pegawai and jurutera engineer is orang Malaysia. Tapi kru yang belah bawahan ni dia banyak orang Filipin. So kita mostly memang communicate bisa dan di Filipin lah. So saya macam biasa pukul 4 pagi sampai pukul 8 malam, pukul 8 malam hingga pukul 4 petang sampai pukul 8 malam, pukul 4 pagi sampai pukul 8 pagi. Lepas tu kita orang ni, duty kita orang ni pagi 2 alam lah. Kita orang tengok sunrise sunset lah. Waktu gelap kan, pagi siang malam. Waktu tu orang kata pintu terbuka tu yang kita orang boleh nampak kot. Okey, kisah dia ni, kita kata apa, hari Sabtu ni waktu kita buat training, safety training, macam-macam lah training kita buat. Untuk kalau in case emergency, sebab atas kapal ni kalau terbakar kita mana ada masa nak pergi bomber kan. Betul. Bomber nak datang pakai helikopter pula dekat tengah-tengah laut. So kita orang yang akan padamkan api. So kita memang ada training. So selalu lah kena refresh lah buat training. Sabtu memang hari training waktu petang. So hari tu training diorang adalah untuk macam mana nak start emergency diesel generator. Maksudnya ada, kalau macam semua power source atas kapal tu dah rosak, ada satu last one lah, emergency diesel generator. Bilik dia kat luar. So bilik dia ni pintu menghadap ke hadapan kapal lah. So habis training semua saya naik duty pukul 4 petang. Bila kita tak berada dekat Malaysia, so maknanya jam kita pukul 5.30 dah gelap macam pukul 7 dekat Malaysia tau. So saya kena buat pengumuman, pastikan bahan semua nak kapal, pastikan tingkap bilik semua ditutup. Semua tingkap bilik semua ada langsir. Diorang boleh buka lampu, semua diorang kena tutup langsir supaya lampu daripada bilik diorang tak keluar dekat tingkap bilik diorang. Sebab kapal kena sentiasa berada dalam keadaan gelap. Kapal ni macam kapal terbang. Kalau biasa dia kapal terbang kan, dia ada lampu putih kat depan, lampu putih kat belakang, lampu hijau kat belah kanan, lampu merah kat belah kiri. Itu dia punya, orang kata macam indikator dia lah, mana kapal tu menghala ke arah mana. So warna lampu bilik memang tak dibenarkan terkeluar daripada bilik lah, daripada tingkap bilik. Ada jenis kapten-kapten yang sangat strict. Diorang akan bilik diorang tu gelap kan, diorang buka diorang punya langsir, dia akan tengok ada tak lampu bilik yang terkeluar. Sebab boleh nampak lah, sebab keadaan gelap kan laut. Dan selalu kalau kapten nampak ada bilik tu buka, dia akan telefon ke atas yang tengah duty kat Tanjungan tu, dia akan marah lah. Kata you tak check ke apa ke ni semua kan. Jadi hari tu saya tengah dah pukul 6 petang, saya tengok dah gelap bilik tu. Tengok alamak ada lampu, saya nampak ada lampu lah bersinar belah kiri kan. Jadi saya keluar kepada kat belah kiri tu, saya keluar pada bilik Tanjungan tu, saya tengok alamak bilik diesel generator tu terbuka pintu dia. Sebab lampu dia memang tak pernah tutup. Dia memang tak akan tutup lampu dia, tapi pintu dia terbuka, so nampaklah cahaya lampu tu terkeluar. Jadi saya cakap dengan kru Filipin saya tu, saya kata, Ronald, buah sekejap tutup pintu. Lepas dia kata, okey sir. Dia ni jenis suka jalan melenggang tau. Aku cakap menyampah dia ni juga. Dia suka jalan melenggang ke perempuan kan. Jadi dia turun tangga tu slow lah, step by step. Sebab
tangga pun tangga besi kan, kapal. Jadi turun tu aku dengar lah keteng. Tak dia ni sampai bila nak sampai ni. Lepas tu aku masuk balik dalam bilik anjungan tu. Aku fokus kat aku punya kerja. Jadi lepas 10 minit aku dengar dia berlari di atas. Sebab tangga besi kan, lantai besi. Bila kita berlari dengar lepas tu dia masuk bilik. Bayangkan pintu slide yang kita kat berat tu, dia boleh tarik one time, berang. Dia masuk dalam, dia tutup. Aku macam terkejut dah. Dia cakap, weh, marah dia tak kenapa kan ni? Lepas tu dia macam dekat pintu, dia pegang pintu dia macam pengah tau. Cakap, weh, Fahal ni. Lepas tu pergi belakang dia tepuk dia, Fahal, ni kerja hantu ke? Lepas tu dia pandang je muka aku, tapi dia tak cakap apa. Kerja hantu lah ni. Aku main-main lah, aku tak expect dia betul-betul dia nampak hantu. Jadi okay, lepas tu aku biarkan dia. Lepas tu dia duduk kat ujung bahagian ujung tu, teropok. Termenung. Lepas tu dia ni selalu memang kuat berceloteng aku lah. Dia suka tanya pasal aku selalu sembang-sembang dia pasal hantu-hantu kat Malaysia. Dia pun cerita hantu-hantu kat Filipin kan. Adalah kedua-tiga persamaan macam Cik Penanggal semua tu kat sana pun ada kan. Jadi selalunya setengah jam sebelum habis duty pukul 7.30 tu, dia dengan aku dah duduk berdua, dah sembang, minum kopi, teropok kan. Kita nak tunggu yang duty next tu naik. Tapi kali ni tak, dia duduk ujung, dia senyap je. Lepas tu kita tepuk dia belakang. Weh Ronald, kau ni Fahal. Dia macam terkejut, macam nak mengacau kat lah. Lepas tu dia kata tak ada benda, it's okay. Lepas tu aku nak tak kau lah. Aku nak gerak ke tempat tempat meja aku nak tulis log tu. Dia tahan aku, dia kata, Sir, kau percaya hantu tak? Saya cakap, lah, aku masalah kau dah. Kita selalu malam sembang pasal ni lah, itu semua benda-benda seram kan. Apa yang kau tanya, kau percaya hantu tidak? Rupanya dia kata apa, tadi saya baru jumpa satu. Tak lah, kau jumpa kat mana? Kat bilik diesel generator tu. Kat mana kau jumpa? Dia kata, kan pintu tu tertutup. Bila dia nak tutup, kat belakang tu kosong. Kat belakang tu dia jumpa uniform macam biasa lah, baju putih, rambut panjang, tapi yang ni seram, tak ada muka. Dia sebab dia cakap masa dia kan, long hair, no face, white dress. That's why sebab tu dia berlari di atas tu. La ilaha illallah. Baju seragam macam korang semua, tapi muka tak ada, rambut panjang. Muka tak ada, dia kata rambut panjang, muka tak ada, nampak lah mana. Okay. Masa dia tutup pintu tu, dia perasan ada orang, dia pandang dia berlari tu. Tapi dia berlari tu pun dia sempat dah tutup pintu sebab habis. Aku cakap, ya Allah, kau yang betul ke ni? Dia kata betul. Aku nak jadikan cerita, aku cerita lah dengan budak-budak lain kat atas kapal. Esoknya dia buka balik pintu tu. Aku Muhammad ni turun bawah tutup. Dah esok aku suruh dia tutup, dia tak nak tutup. Aku cakap, ni kan kalau kita nampak mampus terang ni kan. Lepas tu aku telefon kat engineer, cakap kau tutup. Sebelum aku cakap dengan hantu tu, kacau korang, baik kau tutup. Tapi sebab sebelum berlakunya kes tu, aku sendirilah ni, kerana aku tak cerita dengan siapa. Aku masa tu pukul lepas habis duty pukul 8 malam, minggu sebelum kes tu lah, aku ada turun pergi bilik enjin. Masa tu aku nak ambil aku nak ambil screwdriver masa tu kot. Aku ada nak repair something. Masa dalam tu aku terperasan terlibat salah satu engineer dekat tu. Cakap enjin ni Mamat ni tak naik lagi pukul 8. Mungkin dia tengah duty kot. Kan sebab engineer dia duty waktu malam, dia ada duty dia lah, dia tengah duty kot. Jadi aku naik atas. Bila aku naik atas, aku pergi kat tempat bilik untuk makan. Aku nampak engineer yang aku nampak tadi tengah relax, pakai baju lain, tengah tengok movie dekat bilik TV. Bilik TV dengan bilik makan dia satu tempat lah. Lepas tu aku pandang dia, aku cakap, weh, cepat gila kau naik. Lepas tu dia kata, apa yang cepat ni, aku memang dari sini, kau duty hari ni? Aku tanya dengan member aku tu, dia kata, tak lah, yang duty engineer lagi seorang, bukan aku. Aku dah, apa yang aku nampak tadi dan betul lah. Aduh. Lepas tu memang aku tak cerita dengan diorang, sebab kalau aku cerita dengan diorang, nanti diorang terkira aku.
Jadi aku buat bodoh lah. Benda ni aku tak pernah cerita dengan siapa. Jadi bila lepas kes yang dekat bilik diesel generator tu berlaku, tahu kita tahu benda ni ada. Ada nak sambung lagi sebab macam kapal aku ni, dia ada pergi ke kawasan, dia akan lalu kawasan Somalia tau. So Somalia, kita lalu kawasan yang pirate ni kan, kawasan lalu kapal sama. Jadi kita akan bawa Pascal kan, Pascal khas laut tu, komando laut, naik kapal kita untuk lalu kawasan tu sebagai escort lah. Okay, dia akan buat duty dengan aku, dengan pegawai-pegawai ni. Dia akan buat duty lah. Mana kalau kita kata macam nampak ada nampak perahu datang kejar kita, so diorang akan lepaskan tembakan lah. Pascal punya kerja tu akan lepas tembakan. Jadi Danau tu tahu atas kapal ni ada special force, so diorang akan lari lah. Kapal yang sama masa tu berlaku dekat Laut Hindi kot. Aku kapal on the way balik ke, kita nak pergi ke Selat Melaka. Jadi kebetulan grup yang ni diorang disuruh untuk balik ke apa nama tempat Navy dekat Perak tu, Lumut. Lumut. Masa tu kita orang dah lepas lalu pada Sri Lanka. Masa tu dekat Maghrib. Masa tu jam 6 petang juga. Aku tengah bersembang dengan budak Pascal ni. Tiba-tiba kita nampak ada satu cahaya hijau tau. Cahaya hijau ni kat depan kapal kita orang, dekat atas laut lah. Dia duduk berlega-lega, lepas tu betul tembak di atas. Dia tembak naik atas? Dia terus macam terus terbang naik atas tau. Jadi kita macam, aku pandang budak Pascal tu, Pascal tu pandang aku, pandang dia pandang aku. Tapi kita orang ni tak nak menegur. Kan, kita nampak benda pelik, tak nak menegur. Dah habis duty tu, masa makan tu cakap, kau nampak tak apa kau nampak tadi? Kau nampak dia terbang naik atas? Apa tu? Tapi tak tahu lah nak cakap apa kan. Tapi masa tu yang pasal kes hijau tu kita tak mengemak lah. Tapi nampak macam pelik lah. Apa ni kan? Tapi nampak dia macam hijau, dia macam berlega-lega. Lepas tu terus terbang naik atas. Nampak yang berlega tu berapa masa lama benda tu kat situ? Dia berlega tu? Dia macam kejap je tau. Dia macam dalam 10 second je tu lah. Dia macam sak betul dia mak atas. Saya cakap kapal ni memang betul bagus luck kan. Dan kes aku kena dekat bilik enjin. Lepas tu aku kena dekat diesel generator punya bilik. Lepas tu aku dengan Pascal nampak dia terbang. Cakap aduh kan. Tapi yang cahaya hijau ni more kepada misteri lah. Kita pun tak tahu dia ni entiti apa. Betul sebab kan? Ni laut kan, kita pun tak tahu nak cakap apa. Betul. Dia kadang-kadang kita sebenarnya kan manusia, kita nak teroka apa isi bumi ni pun tak khatam lagi, banyak lagi. Agaknya betul. Kita entah berapa persen je yang kita manusia ni tahu apa dalam isi bumi ni. And walaupun kita ramai saintis, orang yang doktor falsafah apa semua dah kaji, tapi sebenarnya itu baru sikit je apa yang ada dekat isi bumi. Itu pun rasa macam-macam lagi kita belum tahulah kan. Rasa kita tu pun dah jumpa dah benda-benda yang pelik kat laut dasar. Kita tak tahu dalam lagi ada apa. Macam kapal-kapal Malaysia ni. Dia macam banyak kes. Ada satu kapal ni paling tua lah dalam company. Dia kapal satu jet ni paling tua lah. Dia daripada tahun 80-an dah dibuat, masih beroperasi. Tapi sekarang dah tak ada lah. Zaman aku dulu masih beroperasi. Ni cerita lah Okay. Ni diceritakan oleh orang-orang lama lah kepada aku. Kata sebab tu kapal kita kalau dapat tahu macam ada kita punya tim, dia pun kita ke bertunang, kita akan make sure dia takkan seorang-seorang. Kita akan try to make dia happy, dia lupakan, kita bagikan dia semangat. Sebab dia cakap ada satu fleet ni dulu banyak kes budak kerja laut. Tak tahu dia esok makan 2-3 hari nampak mana dia ni hilang, tak naik duty kan. Jadi dia cek tak expected kerja laut lah.
Terus buat report ke office, cakap dia ni hilang kat laut. Hilang kat laut Kes tu dia sampailah satu cerita tu yang orang lama cerita kat aku lah. Cakap ada satu ni hampir terjun ke laut tapi dapat diselamatkan. Dari situ baru dia tahu apa yang berlaku atas kapal. Budak ni dia putus tunang. Dia putus tunang, so dia back down lah. Ni zaman dulu lagi teruk kan, langsung tak ada satellite telefon, nak telefon family apa. So dia dapat surat, dia tahu dia sampai pelabuhan. Surat tu bulan lepas ni cakap tunang dia minta putus dan tadi dia macam tu, dia down. Budak tengok dia muka masak, makan pun tak makan. So diorang risau lah juga. Diorang macam buat tak tahu kan, buat tak tahu. Biarlah, kita tak nak cerita, tak payah kita dia buat saja. Betul. Jadi jadikan cerita, lepas seminggu dia berburam durja tu, lepas tu budak-budak nampak dia happy, muka dia bersinar happy. Kenapa? Dia ni kan tiba-tiba, sebab budak lain dah cerita dah, cakap dia ni tunang. Orang lain pelik lah, cakap dah seminggu lepas tu tunang happy pula. Yelah kot, diorang buat bodoh lah. Diorang macam okey lah, dia dah happy, okey lah kan. Tapi pelik dia ni, habis dia kerja, dia terus masuk bilik. Habis dia kerja, terus masuk bilik. Lepas tu tak keluar sebab selalu budak-budak kapal ni habis kerja, mandi-mandi, lepas makan, dia akan lepak bilik TV. Kan tengok movie sama-sama ke, drama ke apa ke. Lepas tu masuk bilik. Satu hari, budak-budak catering, dalam kapal ni ada geng catering lah, yang suka masak. Diorang memang, diorang pukul 10 malam, diorang dah bersihkan dapur diorang. Diorang akan ambil sampah makanan, food waste lah, macam sayur-sayur potong, macam laut tak habis tu, diorang akan buang ke laut. Memang dibenarkan lah macam ni. Peraturan dunia memang benarkan. Jarak tu dengan jarak jauh kan, boleh buang ke laut. Masa diorang nak buang ke laut, diorang keluar pada kawasan accommodation. Diorang pergi kat tepi kapal tu ada railing kan. Dia nak buang lah tong yang penuh dengan food waste tu. Tiba-tiba dia nampak budak yang putus tunang tu tengah panjat railing. Nak terjun. Okey. Diorang campak tong sampah, diorang tangkap dia berkacau. Lepaskan aku nak ikut dia, lepaskan aku. Lepas tu pelan dekat kapal tu, adalah seorang yang macam alim sikit, dia pandai baca-baca kan. Baca-baca, dia sapu kat muka semua. Lepas tu dia cuba pulihkan semangat, mandikan pakai air limau. Budak catering tu, kau pergi ambil limau ni aku nak buat mandi air. Lepas tu bila dah habis tu, diorang captain semua turun, tanya dia, apa cerita sebenarnya ni? Dia cerita lah, dia putus tunang apa, dia kecewa, seminggu tu memang dia kecewa, tak makan apa semua. Satu hari tu, lepas habis kerja, dia masuk bilik, dia nampak ada satu perempuan atas katil. Alamak. Perempuan cantik dia kata, memang cantik. Lepas tu perempuan tu tak keluar suara tak apa, tapi dia duduk, dia terus macam pandang perempuan tu, lepas tu dia luahkan perasaan kat perempuan tu. Lepas tu perempuan tu tak berkata apa, perempuan tu cuma angguk-angguk. Perempuan tu cuma usap-usap belakang dia, usap kepala dia nangis, dia cerita kenapa tunang dia apa semua. Jadi perempuan tu buat dia happy. Sebab tu yang tadi dia cerita, lepas habis kerja je dia masuk bilik, sebab dia nak jumpa perempuan tu. Lepas seminggu dia nak jumpa, dia dah macam orang kata apa, menaruh hati ke perempuan yang dia jumpa di kapal tu. Padahal di kapal tak ada perempuan kot. Tiba-tiba satu hari dia masuk bilik, tengok perempuan tu tak ada. Perempuan tu tak ada, dia cari lah. Dia pergi dekat gym, dia pergi dekat bilik makan, bilik rehat, semua tak ada. Lepas tu bila dia pergi dekat store makanan, dia nampak perempuan tu tengah berjalan. Perempuan tu tengah berjalan, dia kejar, perempuan tu pergi sini, perempuan tu pergi sana. Dan last, dia keluar daripada accommodation tu, dia nampak perempuan tu tengah berdiri atas railing. Lepas tu dia nak pergi ke arah perempuan tu terkejut. Okey, lepas tu dia pergi kat railing tu, dia tengok perempuan tu dekat dalam air. Kapal tu bergerak ni. Dia nampak perempuan tu dalam air, perempuan tu duduk panggil dia. Macam dia terkejut. Okey. Jadi itu yang dia panjat lah, terkejut tu.
Tapi ada diorang orang kata dapat selamatkan lah. nyawa dia panjang, ada orang nampak, orang tarik. Okay. Sebab tu, itulah. Itu one of the story lah yang aku dapat daripada orang lama. Kalau ada orang putus cinta ke, orang putus hutang ke, ada masalah keluarga, kita akan hantar kapal ni, kita bertanggungjawab lah untuk MP ke dia. Jangan bagi dia stress. Dia bagi dia kata-kata semangat. Mental health lah. Mental health tu kadang bahaya lah. Betul. Dia benda ni dia suka juga ganggu orang yang ada yelah emosi terganggu kan, tekanan, sedih. Sebab bila emosi manusia macam ni, benda ni senang masuk kan. Bila senang masuk, Betul. kau tengok Dia senang lah nak pengaruhi kita lah. senang pengaruhi kita. Tu pula boleh pula dia ajak member tu nak terjun laut sekali kan. Yang pelik ni dia boleh nampak yang benda kat dalam tu duk lambai-lambai panggil dia. Itulah. Tapi macam yang Am cakap lah, penting ni ada, kalau tak ada kaunselor pun, kawan-kawan lah sebagai penasihat kan. Kita kena dengar apa yang kawan kita nak luah. Kadang-kadang kita ada masalah, jangan simpan seorang lah. Ya betul. Kita pula jangan bila orang cerita kau dot down tu lah kan, cakap jangan percaya perempuan tak guna. Jangan macam tu. Kita kadang-kadang walaupun apa yang orang nak luah ni, kadang-kadang dia cerita dia ni, kadang malas betul nak dengar kan, kita dengar je. So at least yang pencerita ni dia dapat lega kan tau, dia dapat meluah kepada seseorang. Betul. Sama. Dia lebih kurang macam ni. Dia kat santai skill kat mana-mana kan. Kadang ada orang macam komen, betul ke? Saya dengar je lah. Pengalaman orang tu. Betul. Kita kena macam dia kena. Kau tak ada kat tempat dia, kau cakap cerita dia palatau lah, menipu lah. Dia menyampaikan, kita orang pula, kita hanya mendengar je. Kau dengar lah, kau nak percaya tak percaya, ikut kau lah kan. Kita sebagai orang yang nak menghiburkan, kita dengar je. Kalau dia sama juga macam tengok wayang kat filem. Kau dah tahu dah benda tu tak betul, tapi kau tengok juga. Macam tu lah konsep dia. Okey, boleh agak dah hantu tu keluar kat mana. Boleh agak dah kan. Dia tiba-tiba dah ada muzik, tiba-tiba muzik terstop. Kau tunggu kejap lagi ada jump scare. Okey, cerita best lah. Aku rasa macam tak puas nak dengar. Rasa-rasa nanti ada lagi ke? InsyaAllah ada, tapi untuk cerita yang kerja atas kapal ni dah habis lah. Tapi kalau cerita kat laut tu, cerita pada bapak aku, sebab bapak aku tu rajin pergi mancing kat laut. Macam-macam cerita lah. Ada cerita pasal mancing ni? Bapak aku kena kacau macam-macam lah dia kena. Sampai dia balik kena kat darat, dia kena lah macam-macam. Yang mana nak dengar tu komen dekat bawah kan. Mungkin ada part tu kan Am Ada InsyaAllah. Kita boleh cerita kat laut, kita kat tempat belajar, kat tepi laut pun ada. Okey, mungkin sebelum tu boleh bagi sikit kata-kata pada penonton yang tengah dengar cerita Am sekarang. Okey, by the way, terima kasih lah. Dan teruslah sokong Santai Chill dan mana-mana YouTube yang buat Instagram. Macam aku ni memang dominan seram. So macam banyak lah Shark Channel ke, di Carol Chapter, Casey Champion semua tu, apa Andre pun aku duk layan jugalah. So benda ni kita bukan tak sok, benda memang kita kena percaya, kita kena beriman dengan benda-benda kan. Kita bukan tak sok, tapi banyak pengajaran yang boleh kita ambil dari kita jadi banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Pengajaran contoh macam banyak lah orang kata kalau keluar malam tiba-tiba naik kereta ada rasa macam tumpang, jangan macam rumah terus. Macam tempat duduk relax dulu sampai terganggu, kata dia dah tak ada, balik rumah. Masuk rumah kena balik salam, tak tinggi baca apa yang patut kan. Tak boleh nak hafal ayat-ayat rukyah kita. Yang penting tu ayat tu kursi tu kena hafal, fahamkan maksud dia. Betul. Ada orang cakap aku dah baca ayat kursi tapi kenapa aku nampak lagi macam benda ni kacau aku, tapi kita tak faham maksud. So kita tak tahulah. Tapi teruslah yang lain teruslah menyokong TTK. It's a good lah. Sebab apa yang segmen korang buat ni aku rasa orang lain tak ada buat ikut. Yang orang untuk call korang buat rakaman kan.
Thank you Am. Macam Kembang kita orang. Itu lah. Aku pun saya ada kat berminat nak buat YouTube, tapi yang kata tak ada kekuatan nak muncul kat depan. Sebab zaman orang tu kena lah, manusia kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Mana yang kata kalau tengok tak suka, tak payahlah tengok lagi, tak payahlah tangan-tangan kata. Kalau nak bagi nasihat pun bagi nasihat. Aku ada kat bagi nasihat. Komen-komen nasihat dekat YouTube ni kan. Am dah wakilkan apa kita nak cakap sana. Kita malah nak cakap Am, tapi kau dah wakilkan kan. Betul lah apa yang kau cakap tu, memang betul. Kita orang ni malah nak cakap kan, tapi kau dah cakap kan tu. Itulah antara luahan-luahan kita orang sebenarnya kan. Tak suka betul, tak payah tengok. Tapi macam aku kan, aku kalau macam ada satu YouTube channel tu aku selain, tapi kalau macam hari tu dia mengampur, aku tak komen apa, tapi aku tak dengar lah. Yang musim tu aku tak like apa, aku tak dengar. Apa ni, tapi still dengar lagi lepas tu kan. Dengar juga kan. Yelah, macam aku juga, aku pun ada jugalah kan. Kita ada apa yang kita suka, kadang-kadang orang tak suka. Apa yang orang suka, kadang-kadang kita tak suka kan. So kita jangan toxic. Toxic ni bahayalah. Dia boleh adangkan emosi seorang tu kan. And kau juga sebenarnya secara tak sedar dah padamkan impian budak tu. Daripada dia nak cuba usaha dengan sebab sikap masyarakat yang toksik ni, dia rasa baik aku tak payah buat lah, ramai tak suka. Padahal dia boleh improvise and improve lagi skills dia. Walaupun dia dah tahu dia punya ni tak betul, dia boleh improve. Tapi korang sebab toksik sangat, dia down, dia stop. So, pada aku macam platform ni good, YouTube ni good platform lah untuk kita menjadikan. Kadang kita nak masuk TV bukan senang kan. Orang tak kita tak pula. Tapi YouTube ni semua orang boleh buat kan. Cuma aku harap kita dari Malaysia banyak kena menyokong lah. Sebab aku kadang follow kat YouTube kat Indo ni, aku tengok kadang dahsyat orang dah 1 juta lebih follower kan. Kau tengok diorang berjuta-juta konten sampah. Aku bukan nak cakap apa lah, tapi betul-betul itu tak dinafikan lah. Bukan nak ganti macam mengarut lah. Memang mengarut. Mengarut lah. Pontianak kau boleh sebut dengan apa ni, baldi lah apa lah. Okay Am, nanti kita akan jumpa pada minggu akan datang. Bab cerita apa? Cerita mancing. Okay guys, jumpa anda pada minggu akan datang. Assalamualaikum. Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.